Hi, welcome back to GVV Lifestyle Podcast Studio. So, hari ni Mel nak bagi tahu yang kita ada tetamu istimewa, Abang Ajoy. Hai. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal scammer. Okay, scammer. S-C-A-M-M-E-R. Scammer. Okay. So, Abang Ajoy. Ya, saya. Okay, saya nak tanya, boleh tak abang bagi tahu, introduce yourself dulu. Okey, nama penuh, tinggal nama mana, penuh, dah kahwin ke, ada anak ke, kerja apa. Nama orang panggil Zul lah, aka Ajoy. Duduk di Kajang. Dah berumah tangga, anak 5 orang, semua perempuan. Sekarang ni adalah buat 2-3 kerja lah. Dan terlibat dalam investment ni dari tahun 2020, 19-20 macam tu lah, waktu PKP itu. Okay, if you don't mind, boleh tak share kita sekarang? Uncle cakap Uncle buat few kerja kan. Contohnya sekarang ni masih lagi bekerja dengan full time dengan satu syarikat. Dan dalam masa yang sama ada jugalah buat bidang-bidang lain lah. Nak bagi tahu tu tak apalah kan. Itu untuk diri saya sendiri lah, BNC lah. Tapi one of it, Uncle ada dekat sini as one of our investor and one of our consultant juga, betul? Ya, betul. Okay. Kita dapat tahu yang Uncle pun pernah jadi one of scammer punya mangsa lah. Mangsa victim scammer. Bila happen and macam mana Uncle boleh terjebak? Okay, sebelum nak cerita tentang scammer yang whatever happen dekat diri saya lah, saya nak bagi tahu dululah. Dalam investment ni dia ada banyak jenis dan salah satunya investment dalam kripto ni lah, cryptocurrency, di mana tahun 2020 waktu PKP lah, waktu tu semua tak ada job, slow. Jadi di situ kebanyakannya Uncle belajar lah cara nak belajar tentang ilmu tentang kripto dan juga investment yang lain lah, kan, yang ada. Jadi tahun 2020 ke 2021 tu banyak belajar tentang ilmu tentang kripto ni sendiri. Masa tu tak tahu lagi bab scammer ni, because masa tu belajar tentang robot, belajar trading gunakan robot. Autobot lah. Autobot. Jadi bila Autobot ni tak adalah istilah scammer ni kan. Tapi benda tu berlaku pada Uncle pada tahun 2021 lah, 2021-22, di mana waktu tu lah sebenarnya kita pun tak expect lah benda tu jadi scam kan. Pasal kita invest dan kita anggap benda tu boleh long lasting sampai berpuluh tahun ke tu. Tapi bila dipikirkan balik, bisnes yang melibatkan ataupun investment melibatkan cryptocurrency ni, dia lebih kepada, dia ada high risk lah kan. Kalau high risk tu maknanya dia ada dua lah. Dalam yang lower risk tu yang investment yang ada dalam Malaysia lah kan kebanyakannya. Tapi bila melibatkan cryptocurrency ataupun forex ke whatever, dia ni high risk lah kan. Jadi bila kata high risk ni, kita kena assume memanglah mungkin scammer tu dalam masa terdekat ataupun lama kita akan menghadapinya. Jadi benda tu berlaku pada diri abang, di mana tak adalah kita kata rugi banyak ke apa, tapi memang terkejut lah. Kita expect benda tu lama, tapi in the same time diorang ada, kita panggil exit plan, tiba-tiba hilang. Dan ada jugalah 2, 3, 4 platform yang rasa terkilan lah, pasal yalah kita expect lama, tiba-tiba sekejap aja, dan kita pun tak tahu benda tu scam. Tapi daripada situ saya dapat belajar banyak lah. Okay, maksudnya ini bukan first time Uncle kena scam lah. Oh kan. So first kena scam tu kripto juga ke? Ya. Bukan dia satu platform mining kripto, di mana dia bagi dia punya percentage tu tinggi je. Jadi di sini salah satu benda yang kita dapat belajar lah, di mana salah satu benda kita nak tahu tentang scam ni, dia punya percentage, kita panggil ROI dia tu, dia bagi terlalu tinggi. Dia sampai ke tahap 3%, 5%. And then bila kita introduce ataupun pasal setiap platform ni
bila dia nak cari ramai orang, dia kena buat satu program affiliate, bermakna introduce orang lah, kan. Dan bila dia buat introduction pada orang-orang lain, kita as a sponsor atau kita yang kenalkan pada kawan-kawan, dia punya percentage tu dia bagi sampai 10-15%. Satu benda yang banyak lah. Banyak. Jadi kita pun memang tertawan lah, kan. Bermakna walaupun kita invest kecil, bawah kita invest besar, kita punya percentage dapat still banyak. Memang banyak. Jadi kat situ buat ramai orang nak lah. Jadi ini salah satu yang saya Uncle dapat pelajari, di mana kita nak tahu benda tu scam. Salah satunya dia punya ROI ataupun dia punya introduction, punya sponsoring shape tu tinggi. Jadi itu memang ciri-ciri nak scam lah. Itu ada exit plan. Exit plan salah satu dia. Masa tu first kena scam 2021. Ya, betul. Lepas tu 2022 pun Uncle dia macam ni. Bila kita dah cuba dalam masuk bidang ni, bukan kata kita serik tau. Tapi kalau boleh kita nak cari benda yang legit lah. Legit, benda tu boleh tahan lama. Tapi kita pun tak expect benda tu boleh tahan lama, pasal kita kena faham program-program yang melibatkan baik forex ke whatever, crypto ke, kita boleh tengok dalam Telegram. Bos sepah-sepah orang hantar. Jadi kita ni, kita panggil macam kita mengair ikan tau. Kita baling satu mata kail tu, kalau sangkut lah, kalau tak sangkut tu nasib lah. Sama juga macam diri kita. Jadi tak adalah istiar diri kita ni serik. Macam saya tak tahulah, mungkin ada orang lain dia serik. Macam saya sendiri, saya memang bukan orang yang serik lah. Saya akan cubalah. Tak takut lah. Bukan tak takut rugi apa. Memang kalau ikutkan banyak agak saya masuk dekat 5-6 platform, rugi ada juga. Tapi benda tu kita boleh tengok lah dalam platform dia berapa lama ni kan. Tapi normally biasanya ada setengah platform tu Uncle masuk tak sampai 2 bulan tutup. Ada yang tak sampai sebulan tutup pun ada. Yang kita cuba dengan sikit, dan bila nampak dia punya return, kita cuba tambah sikit lagi. Dia macam tu lah. Tapi sebenarnya benda ni terpulang pada diri masing-masing lah. Kalau dia berani meredah dengan apa yang dia dah ada. Dan ada satu lagi nak nasihat lah, bila kita melibatkan bajet ataupun duit ni ataupun kita punya capital ni, kalau boleh jangan melibatkan duit yang kita guna untuk belanja-belanja harian. Daily spending make it as a tambahan lah, macam income tambahan kita, dan kita ambil duit tu kita invest. Kalau tidak janganlah. Sebab apa? Dia akan ada setengah orang sampai dia pinjam loan apa semua. Pernah yang scam-scam yang sebelum ni kan. Tapi kita kena ingat, macam Uncle sendiri pun as a investor, kita pun tak tahu syarikat tu nak tutup. Betul? Memang bila kita recommend orang, si A ke B ke C, you pun ada risk you sendiri kan? Semua ada risk dia sendiri kan. Memang kita recommend, tapi yalah, kadang-kadang kita recommend tu waktu kadang-kadang nasib tu tak baik, kemuncak. Dia kemuncak waktu dia masuk hari ni besok tutup. Exit plan lah, kan? Jadi saya Uncle pun tak tahu nak cakap macam mana. Dia masuk hari ni, 2 hari lepas tu tutup. So tak ada. Betul. Saya pernah kena cerita juga. Benda ni nasib. Sebab apa? Ada Uncle pun kena. Tapi modal kecil lah. Tapi itulah, kadang-kadang benda ni nak kata Allah punya jalan ke apa ke, terpulang pada diri masing-masing. Sebab apa? Ada setengah orang dia nak tunggu tau. Dia tunggu 6 bulan, 8 bulan kan. Uncle dah masuk lah awal tahun tu, ajak kawan-kawan, dia tak nak masuk. Jadi kita dah dapat ramai kan. Bila dia masuk je tutup, bungkus. Tapi kita bukan tak kata pulang modal, tapi benda macam ni tak tahulah, hati kering lah kan. Macam Uncle selalu berani langgar, masuk je kan. Kita fikir dia punya risiko tu nombor 2 lah. Sebab apa? Tapi sebenarnya janganlah kita jadi macam tu. Betul. Tapi mana-mana investment pelaburan pun ada dia punya risk macam tu. Betul. Tapi macam masuk Uncle tu, kalau dia rasa dia tak yakin, dia boleh buat research. Dia tengok daripada internet macam mana dia punya company background apa semua. Tak ada masalah. Tapi benda ni masing-masing lah. Macam Uncle sendiri, Uncle go for it kan. Tapi risiko Uncle yang tanggung sendiri. Memanglah kita ajak kawan-kawan, tapi kadang-kadang bila kita ajak kawan-kawan tu masuk lambat sangat. Betul. Tiba-tiba tutup.
Dan dia tak boleh blame uncle lah. Dan satu kita lagi menjawab sendirilah. Tapi kebanyakannya uncle selalu bagi tahu, kalau nak invest duit lebihan, jangan duit komitmen kita. Kalau melibatkan duit komitmen, dia akan jadi masalah. Pasal pernah berlaku, kebanyakan orang yang buat investment ni, ada yang sampai pinjam along, ada yang sampai buat loan bank. Ini high risk lah sebenarnya. Dia akan affect orang sekeliling. Dan effect diri dia juga, kan. Jadi macam contoh investment yang sebelum ni, kan, kalaulah uncle tahu dia nak tutup, kan, uncle dah pergi cari dia dah. Betul. Tapi dia pun tak tahu juga. Awal lah. Okey, yang introduce CA, CA introduce CB, introduce uncle. Tapi CA punya atas tu uncle tak kenal. Betul. Jadi kita boleh pergi CA. Lepas tu CA pun hilang. Jadi macam mana kita nak kata ini kau punya pasal ni, Joy? Tak boleh. Tak boleh. Sebab lah. dia nak masuk. Okey, kita kena faham tau, bila kita invest sesuatu tu, yang deposit duit semua diri dia tau, diri orang tu tau, bukan uncle lah. Tak ada perasaan, tak ada perasaan. Kita memang recommend. Okey, aku recommend kau nak tak nak, dia yang sendiri deposit duit dia semua, kan. Betul. Kan, maknanya selepas tu okey, ini manusia lah. Bila untung dia tak cerita tau. Betul. Kan, bila kita dapat, dia punya kita panggil benefit ataupun kelebihan, ataupun kita dapat kebaikan padanya, senyap. Betul. Tapi bila ada masalah sikit je, kan, kau tembak tu tembak ni, tak boleh. Tapi bila waktu untung kau senyap pula. Kenapa manusia macam tu? Tu uncle selalu cakap kat orang, kan, bila kau tengah untung kau tak nak cerita kat orang, kau senyap aja. Tapi bila ada masalah kau melalak. Betul. Kan, kalau tak nak jangan masuk. Kan, itu kebanyakan orang. Uncle punya prinsip simple. Kalau rasa nak duit lebihan, go ahead. Kalau rasa tak nak, stop. Orang lain nak. Betul. Tak nak. Pasal apa? Kalau tak nak risk, banyak lagi platform kat luar sana yang setahun sekali dapat. Betul. Kan, berlambat-lambat uncle boleh cerita semua, tapi tak payahlah nak cerita. Tapi kalau nak tunggu setahun sekali. Tapi manusia ni tamak. Betul. Kan, dia nak untung hari-hari. Betul. Tapi tak nak kerja. Nak untung hari-hari, lepas tu nak simpan seorang-seorang, tak nak bagi tu orang lain. Itu satu. Dah lah nak untung hari-hari. Bila dapat, suka. Diam. Bila dapat profit, diam. Kan? Senyap. Tapi bila dah terkena, kau nak melalak. Tak boleh lah macam tu. Kan? Itu kebanyakan orang yang ada sekarang. Tapi setiap scam ni kita boleh belajar sebenarnya daripada satu benda ke satu benda. Kenapa benda ni berlaku? Okey, modus operandi salah satu syarikat, owner dia siapa, kita kena tahulah bab-bab tu. Kalau tidak memang masalah untuk kita. Company profile lah, basically. Okay. So dalam masa uncle kena scam tu, uncle kira tak berapa amount yang uncle kena scam tu? Uncle ni bangsa tu bukan macam orang. Ada orang dia suka kira. Macam uncle tahu capital uncle dah cover, dah cukup. Yang lain tu semua profit. Macam tu uncle punya style. Sebab apa? Kita kena ingat, bila kita invest sesuatu benda, ingat duit lebihan. Kalau kita invest tu duit yang kita nak guna pakai untuk beli pampers anak apa semua, tak payah lah. Maksudnya uncle tak kisah kalau you kena scam pun, you tak kisah duit tu burn ke tak? Itu risk yang uncle ambil. Maksudnya you tak count lah berapa duit yang burn tu. Wah, ini betul-betul orang kaya, guys. Bukan kerana kaya tau. Bukan kerana kaya. Pasal setiap ada orang dia suka ROI yang besar. Ada orang suka share. Macam uncle punya konsep, uncle suka share. Jadi capital uncle kecil. Tapi ROI yang uncle kecil, tapi yang boleh buat dia besar affiliate program uncle. Betul. Sebab uncle sampai sekarang pun mana-mana platform uncle join, kalau nak tengok investment uncle kecil je. Ada $1,000, $2,000, tapi kena tengok balik uncle punya team. Team uncle. Team uncle memang besar. Uncle suka introduce kat orang. Jadi ada yang uncle introduce tu main besar lah, $10,000 berapa ribu semua, kan. Tapi boleh kata semua dah balik modal lah, macam tu lah. Sebab apa, yang dia mana-mana platform pun macam tu. Kita masuk awal memang kita dah cover lah kita punya overhead ataupun capital kita. Kita masuk lambat, ini nasib lah. Betul. Nak cakap kau masuk lambat, pasal uncle sendiri pernah masuk lambat. Masuk lepas minggu tutup, kan. Tapi bila uncle masuk tu, itu pasal uncle selalu bagi tahu kat orang lah, sebaiknya kita tengok dia punya company. Bila kita nak invest sesuatu tu, kita tengok running dia. Okey, try dulu dengan modal yang kecil.
Tengok macam mana. Kalau kata yakin, go ahead. Betul. Kalau tak yakin, boleh tarik handbrake, no problem. Kita tak ada paksaan apa, no obligation. Jadi maknanya kita nak buat suatu benda tu ikut hati kita lah kan. Kalau rasa kita yakin, kita teruskan. Tapi adalah kalau kita nak kenali company scam tu macam mana kan, ada beberapa kriteria lah kita kena tengok. Sebab daripada pengalaman Uncle, insyaAllah lah Uncle boleh share jugalah kepada orang ramai macam boleh, mana. Uncle boleh share. Okey, sebenarnya kalau kita nak tengok company yang scam tak scam ni, pertama sekali kita kena tengok dia punya apa yang dijanjikan, sistem dia, platform macam mana tu yang pertama. Yang kedua, setiap company ni dia ada, kita panggil owner syarikat tu sendiri, ataupun owner dia keluar tak muka, berani tak dia dia introduce dia dalam market. Kebanyakan Uncle masuk semua tak ada owner, maknanya kita tak kenal siapa. Kita tak kenal lah. Masa tu diorang kata owner dia dekat luar negara lah, dekat Taiwan lah, dekat Las Vegas lah, dekat mana lah. Kita pun percaya, okey tak apa, kita tengok dia pun leader nombor 2 lah, nombor 3. Dan kebanyakannya kita kena faham tau, yang melibatkan investment ni, yang bawa dia ni leader-leader multi level tau. Maksudnya? MLM nya lah. Bermakna diorang ni leader-leader, dan in fact diorang sendiri pun kadang-kadang tak kenal siapa owner dia. Diorang pun main masuk, bawa introduce dia. Dia bawa orang ni kan. Itu kebanyakannya. Jadi salah satu dia, kita kena tahu dia punya investor tu atau dia punya owner tu sendiri siapa, dia berani keluar muka ke apa, itu pertama. Yang kedua, kita kena tengok pula apa yang dia bagi kat kita. Bila kita letak capital kita, percentage macam mana. Kalau tengok percentage tu gila-gila sampai 3% dapat ROI per day kan, itu nampak sangat macam nak scam. Kan? Lepas tu dia punya affiliate program dia tak ada syarat-syarat, terus bagi sampai 10 level, 15 level, makan ada. Macam mana kira level tu? Kalau dia setiap company dia punya kita panggil marketing plan, berbeza-beza. Okey, ada A marketing plan dia, bila kita achieve certain ni, kita kena introduce 2-3 orang. Ada yang buat cari binary punya, cari 2 orang cari 4 orang, macam tu. Lepas tu dia makan berapa level, 1 level, 2 level, sampai 10 level, 15 level. Itulah yang affiliate tu lah kan. Ada setengah dia bagi limit. Kau kena buat ni, sampai tahap ni kau nak tukar ni, kau kena tambah lagi. Dan kita kena tengok produk dia juga, dia nak ke mana, apa roadmap dia, dia punya white paper dia tak. Bila melibatkan kripto, mesti ada white paper. Pasal white paper ni dia nak pergi ke mana tu, roadmap dia. Lepas stage 1, dia nak pergi stage 2. Sebelum sampai stage 1 tu, apa yang dia nak buat dalam tu kan. Dia okey, kata saya invest satu benda tu, okey, takkan dia bagi mining macam tu je. Betul. Apa yang dia nak introduce company dia buat, company dia punya background, history, capital. Dan the most important, kebanyakan Uncle tengoklah dalam market ni, semua company yang ada, dia rolling balik duit yang ada. Maksudnya? Okey, semua company yang ada rolling balik duit yang ada. Company yang nak scam ni, kebanyakannya dia punya modus operandi dia, macam mana dia boleh keluarkan balik duit, bagi kepada dividen ke apa, ataupun apa-apa ROI kepada orang tu ke apa, dia pakai duit yang ada, sedia ada tu. Maknanya duit apa investor yang dia invest, itu kebanyakannya lah. Faham. Sebab dia orang tak ada produk sebenarnya. Satu tak ada produk, dia orang tak ada duit, tak ada modal. Tak ada modal. Dia cipta satu sistem, very simple sistem, masukkan dalam Telegram, orang masuk duit, dengan duit tu dia rolling balik bagi. Jadi dia nak ramai capacity, lagi ramai orang masuk, lagi senang dia rolling duit tu sampai satu level, dia akan buka satu platform lain untuk introduce satu benda lain pula, macam coin ke apa kan. Orang kena invest lah. Ada setengah dia debit card punya ni lah, macam-macam. Bila masuk, ada syarat pula withdrawal. Jadi satu lagi masalah sistem dia nak withdraw. Withdraw ni satu hal, ini very sensitive lah. Betul. Sebab apa? Kita dah tahu kita boleh dapat duit, kita letak kat cash wallet, daripada cash wallet nak withdraw. Ada yang terlalu banyak dia punya prosedur, nak ada kena ambil gambar lah, ini semua ni jalan-jalan nak exit plan, nak scam.
Maksudnya bukan you sekarang. nak keluar duit you pun you kena screenshot. Sebab satu benda yang benda ni dia boleh pergi jauh lagi. Orang-orang yang kita sebagai investor kan, kita tak boleh buat apa tau, sebab duit kita ada dalam tu. Kita nak keluarkan capital, kita nak keluarkan withdrawal problem, ada je lah dia punya masalah-masalah dia. Nanti kita tanya IT department, oh kenapa tak boleh ni, oh ada masalah sini lah, dia nak upgrade lah, dia nak ini lah. Itu sebenarnya adalah salah satu exit plan. Macam mana diorang nak bagi benda tu di mana dia boleh keluar tanpa ada masalah. Kalau diorang report pun benda tetap ada. Betul. Jadi ada dia tak boleh buat apa. Tak ada. Betul. Benda tu masih ada. Kan? Paling kuat kita pergi balai, yang kau masuk apa, kau dah tahu benda tu. Pasal sekarang ni benda tu memang dah jadi virus dalam Malaysia ni. Sekarang ni memang banyak. Sebab sekarang pun kita tak boleh salahkan orang yang buat tu. Kita salahkan diri kita. Kita nak cari duit cara mudah kan. Kita buat jalan ni. Tapi risiko kita tanggung lah. Betul. Kan? Kalau tak nak berumah di tepi pantai kan, macam tu. Itulah. Jangan berumah di tepi pantai kan. Kalau tak nak di ladang ombak. Kan? Kalau tak nak di ladang ombak, jangan berumah. Sama juga. Betul. Kan? Jadi ini salah satu punca-punca scam tu boleh terjadi kan. Tapi pokok bakal tanya hati masing-masing kan. Ada modal masing-masing. Kalau kita nak salah satu lagi, company tu legit tak legit, berapa lama dalam pasaran kan, dah long lasting, dan selain pada roadmap apa kita dah tengok tu semua, dan macam mana dia dalam market. Adakah dia berlindung? Ada setengah-setengah platform ni dia hanya komuniti dia tu, dia tak introduce dalam market, dia tak berani. Sebab apa? Dia pun tak berani sebab dia pun belum tentu dia legit ke tak legit. Dan ada setengah pula dia orang pakai nama-nama company luar negara. Sebagai contoh Warren Buffett punya company lah, apalah macam-macam lah. Dan ada juga yang pakai coin. Owner coin tu sendiri pun tak kenal dia. Dia pakai nama owner coin tu. Lepas tu dia buat platform kat sini. Confirm lah fake account. Dia buat platform ni. Kata owner tu kawan dia semua. Lepas tu dia katalah company A ni dia punya Facebook, dia punya ni. Padahal owner tu pun tak kenal. Dalam market 6 bulan off. Kau buat duit tutup. Standard tapi pernah sekali yang ni angka kena. Ini memang betul-betul siap bagi sijil. Yo. Sijil yang uncle invest. Apa? Dia macam ni. Kita dah invest, kita dah ramai, kita punya platform. Bila kita achieve certain amount, dia akan bagi sijil. Sijil tu akan dapat macam bonus tau. Sijil tu pula disign oleh memang very very interesting kan. Dia sign oleh dia punya GM lah katanya, daripada Australia. Wah. Dia buat online, dia tunjuk sekali, ni sijil. You are one of the big new members yang dapat ni. Angka sampai dapat 2-3 sijil lah, Pak. Wah. Di mana setiap kali dapat sijil tu dapat bonus lagi 200-300 USD. Dapat. Tapi yang best, macam mana dia buat dia buat package banyak. Package A invest $300, $200. Dapat harian, memang dapat. Tapi dia tukar plan lah. Package besar lagi. Main 500. Makin dapat, lama makin besar. Makin besar. Last kali hari tu macam mana kita panggil exit plan dia. Invest 1000 USD, dapat balik dalam masa 3 hari. 1000 tu dapat 3 hari. Wah. Kat situ aku dah tahu dah buat exit plan lah tu. Nak lari. Sebab apa? Lain macam. Mana boleh 3 hari boleh buat lari. Tahu tak, angka rasa waktu dia buat tu dia collect lebih daripada 30 juta USD tau. Orang masuk banyak gila-gila punya masuk. Betul lah. Itu belum tentu orang masuk 1000 USD. Angka tak masuk. Orang masuk. Tapi angka dah bagi tahu dekat grup angka. Kan? Ini jangan masuk lah. Ini high risk. Kalau nak masuk jalan terus, kalau tak nak tak apa. Pasal bila dia memang dia scam lah. Tutup terus besok je. Cerdik. Agak pandai. Sebab apa? Kat situ dah nampak dah bila dia dah main besar macam main 1000, 3 hari boleh dapat 1000 boleh. Itu tak lagi. Dia bayangkan 5000 Malaysia. Dia kata ada macam program. Ada setengah ni pula pandai. Siap buka office. Office dia buka kan. Ada orang pergi launching office dia tengok, tutup 3 hari lepas tu. Kan. Jadi
Semata kan? Memang dorang. Lepas tu yang admin dia tu, lepas dia kata tutup aja tu, besok dia call admin apa semua tak dapat dah. Kan? Rasa dia tutup, dia belah macam tu tak ada. Orang-orang scammer ni dia akan buka benda yang sama lebih kurang selepas 3 bulan ke 6 bulan kemudian. Sebab dia dah tahu modus operandi macam ni. Salah satunya mentaliti masyarakat Malaysia. We are too greedy. Kita ni tamak. Kan? Bila nampak, wah, go. Itu yang go sampai terciduk tu. Macam contoh Angka ada kenal beberapa orang besar lah kan. Angka dah cakap kat dia, masuk waktu Angka masuk, dia tak nak masuk. Tapi bila dia nampak package 1,000 tu, dia nak masuk. Dah last tu. Dia masuk tutup. Salah Angka lah. Kan. Waktu kita masuk, kita dah dapat, kita tunjuk income semua. Dapat banyak ni. Dia tak masuk. Bila dia tengok yang package 1,000, dia pun semangat. Dia dengan 2-3 orang kawan ni masuk. Pam tutup besok. Ya Allah. Nak cakap macam mana? Nak cakap apa? Nasib kau lah kat situ. Angka pun ada lebih kurang berapa ribu 3,000 ke 4,000 dolar. Tak sempat withdraw. Tu loss lah. Dia akan buat channel withdraw, patah balik. Bila kita withdraw tak dapat go untuk takut. Masa tu dah tahu dah. Dia floating. Tak, bukan floating, patah balik. Bouncing balik. Bouncing. Jadi kat situ kita dah tahu dah. Bila dia withdraw, bouncing balik, ni masalah ni. Walaupun masalah kita tengok. Tapi pasal package tu dia akan introduce dekat semua handphone. Semua dia akan tengok, okey ni package A, package B, package C. Package A 2,300 invest semua dapat. B dapat. Package C yang best punya ni 1,000. Invest 1,000 dapat berapa ribu dalam masa 2 hari dapat balik. Itu orang gila-gila invest. Jadi pasal saya pun kalau saya ada duit lebih saya buat betul. Tak, dia orang dah tahu mentality Malaysian people. Dia dah tahu macam mana Malaysia ni ataupun orang-orang ni dia nak tarik duit. Itu one of the way lah. Jadi kita tak boleh salahkan sesiapa. Satu, salah diri kita sendiri. Macam Angka sendiri pun loss waktu tu, tapi tak loss sangat tapi kena scam lah. Semua orang kena scam lah. Hanya dia kena scam awal atau dia kena scam waktu akhir tapi yang awal jarang awal tu kebanyakannya balik modal lah, interest lah. Tapi lepas pada tu Angka juga ada masuk Telegram member introduce masuk $100, $200, kena scam lah. Dapat dua kali dapat $40, kena scam $200 habis. Tapi tak apa lah, itu pengajaran. Betul. Pasal kita belajar. Tapi ni yang Angka nak bagi tahu, ada orang dia serik, dia tak nak dah tutup buku. Okey, it's up to you. Kalau yang kata tak serik, macam Angka teruskan sampai sekarang masih lagi tu. So far alhamdulillah, yang ini saya Angka tengok platform ada juga yang baik, ada yang tu kita boleh kena research lah. Research sampai kita tengok platform mana, siapa dia punya company dia punya owner dan sebagainya, kita dah tahu, dan mana roadmap dia, then you can go ahead lah. Tapi kalau tak yakin, whatever, kalau tak confident, dan you boleh tarik handbrake. Sebab di luar sana berbagai-bagai investment ada yang legal, ada yang tak legal. Yang legal memang dia punya ROI tu lambat lah. Kalau yang tak legal ni terlalu cepat lah. Itu je beza dia. Jadi terpulang pada masing-masing. Itu je lah Angka boleh share tentang ni. Ada juga yang tak legal ni, tapi it's a real business sebenarnya. Cuma diorang buat cara yang legal dan tak legal ni bergantung pada kerajaan masing-masing. Sebenarnya benda tu legal, tapi daripada satu aspek yang tak menguntungkan pihak kerajaan, tak dapat lah benda tu jadi legal. Jadi investment pun sama. Bagi Angka, investment suatu benda tu yang penting kita kena tengok juga dia punya company punya matlamat atau roadmap, dia nak menuju ke mana, apa dia punya kita panggil future punya ataupun akan datang dia punya business oriented, apa dia nak buat. Kalau setakat situ je, nampak sangat dia tak bagi jauh lah. Memang dia nak scam pasal dia dah tak ada habis idea, duit dah rolling, dan dia akan jadi overpay. Ini satu problem yang banyak berlaku. Satu-satu company tu, bila dia terlalu banyak bagi dekat investor,
company tu akan jadi overpaid. Bila dah jadi overpaid, duit tak boleh rolling kan. Kan? Bila dah jadi overpaid, duit tak boleh rolling. Tak boleh rolling, dia cari exit plan tu tutup lah. Sebab percentage terlalu tinggi dia bagi. Memang tak logik akal kan. Ada ROI sampai 3% sehari. Gila babi. Tak gila babi. 3%, 2%, 1.5. Mana boleh 1.5? Mana dapat? Macam mana dia boleh bagi ROI 1.5? Apa business oriented yang dia buat? Dan macam-macam lagi. Dan dia ada macam-macam pula. Daripada sini punya income ini. Jadi banyak investment dalam Malaysia ni kita kena rujuk, tengok. And then kita pun kalau boleh rujuk juga kepada pakar-pakar apa semua kan. Tapi siapa yang ada experience, dia lebih tahulah. Kita kena tengok modus operandi sebuah syarikat tu sendiri. Dia boleh beritahu mana. Basically korang kena buat research dulu sebelum korang nak entry mana-mana company, crypto ke pelaburan mana-mana lah sekalipun, tak kisah crypto ke forex ke mana-mana. So saya tadi macam aku boleh tahu GBV. How you join GBV? GBV ni Uncle join dia quite long time ago lah. 1 year ago lah kita Uncle tahu daripada bulan 12 tahun 2022. Kalau nak kata tu introduce daripada Uncle punya kawan lah kawan dia kata why not we try this. Tapi Uncle buat research. Pasal dah kena scam banyak kali ni, lebih 5 kali 6 kali kena. Jadi try. Dia kata kan kalau kena scam ni 3 kali kan, 1, 2, 3 lepas tu kata tak masuk lah. Tak, macam Uncle cakap lah, benda ni terpulang pada diri masing-masing. Ada orang nak duit cara mudah, cara tu terpulang pada diri masing-masing lah. Jadi kalau dia nak side income, lagi-lagi dengan masalah ekonomi Malaysia yang sekarang ni harga barang tinggi, kita kena ada second plan B plan B ke plan C ada orang nak cara tradisional nak bawa lah motor naik pergi buat kerja, pergi kerja pasar borong, jual burger, macam-macam lah kan. Jadi ada yang nak cuba cara macam ni digital sebab kita kena ikut perkembangan juga. Betul. Kan, pasal one of the reason yang aku tahu dalam cryptocurrency ni, kalau kita buat betul-betul ikut dia punya ni guideline dia semua, we can be a millionaire confirm. Sebab waktu Bitcoin mula-mula keluar dulu, harga dia 10 sen tahun 2009 bila Uncle belajar. Sekarang harga dia dah cecah dalam 30,000 USD per coin tau. Pernah terjadi dulu tahun 2021 Bitcoin pernah naik 68,800 USD satu coin. Itu waktu peak season dia. Sekarang ni bukan peak, sekarang ni dia tengah turun, tapi dia pernah turun paling rendah itu 15,000. Pasal akhir ikut perkembangan ni. Jadi bila melibatkan Bitcoin, kita kena belajar staking. Staking ni menyimpan coin melebihi 2-3 tahun. Tak boleh dalam masa setahun tak jadi dia, 6 bulan tak jadi dia. Tapi coin-coin yang ada dalam market macam Bitcoin sendiri, sekarang ni siapa beli 30,000, 40,000? Mana tahu dalam kita expect dalam setahun dua ni dia akan harvest sampai 100,000. Kalau dia jadi 100,000, walaupun kita beli satu Bitcoin harga 30,000, kita dah make money kat situ 70,000. 100 kali ganda lebih baik daripada semua investment yang ada. Itu pasal Uncle tengok cryptocurrency ni ataupun digital currency ni adalah salah satu investment yang bagus kalau kita faham dan tahu tentang ilmu dia. Pasal itu kita tengok daripada tahun 2009 sampai sekarang, millionaire atau billionaire yang termuda sekali di Amerika umur baru 18-19 tahun. Billionaire tau. Sampai budak ni dia start main 14 tahun, dia dah start 13 tahun umur dia sekarang 17, sampai dia tak tahu apa nak beli kan. Rumah, kereta dah terlalu banyak, sampai dia dah jam, dia tak tahu apa nak beli. Bitcoin kat tangan dia adalah mungkin ada 10,000, 20,000. Kalau satu coin jatuh 30,000, kalau dia ada 10,000 coin, bukan millionaire, billionaire kan. Jadi benda-benda ni yang kita kena belajar, kita kena tahu. Bila kita tahu, dan kita boleh masuk era ni. Tapi yang penting ilmu lah. Ilmu. Bila kita ada ilmu lagi-lagi tentang coin, itu pasal salah satu minat abang tentang GBV ni. GBV ada coin sendiri. Betul.
yang abang cakap, oh dia sampai ke tahap tu sebab kebanyakan dia sampai coinnya dia mati. Betul. Pasal sebelum ni platform yang abang masuk semua sampai coinnya habis. Pasal bila dia modus operandi tu kan bagi mining, lepas tu bila dia tukar coin memang menipu. Sebab apa? Coin dia pun tak ada nilai. Macam pasal apa tak ada nilai? Sebab dia pun tak orang yang introduce tu dia tak ada experience. Oh, nak buat ni pasal nak buat satu coin ni, nak masukkan dia dalam listing CMC ke apa, first dia kena ada experience. Yang kedua dia memang tahu tentang market dan macam-macam lagi lah dia punya syarat kan, baru kita dapat harga tu. Angka pernah beli coin daripada satu tu, di mana nilai coin tu jadi tahu apa? Bukan ribu lagi, juta, trilion, zillion dah, berjuta-juta coin. Tukar USD dapat apa? 10 sen dapat. Oh, maksudnya maknanya coin tu bila kita dah convert, dia kata okey lah, daripada satu nilai, katalah nilai dia dalam USD dalam platform dia, kita akan transfer ke satu wallet nama dia MetaMask. MetaMask ni tempat simpan wallet. Bila kita transfer, kita kena convert ke dia punya kata coin dia, jenis coin ABC ni. Bila dia convert, dia jadi banyak nilai dia. Dan kalau 0.0000001 kan. Jadi bila dah convert, jadi sebab duit dalam mining tu yang banyak tu kan, angka transfer sebenarnya dah tak ada nilai tu, dia tipu ni exit plan ni. Dah tu jadi banyak lah, jadi daripada bilion dah zillion dah. Dia lepas convert jadi USD lah. Bukan USD, tak ada tapi still tak ada lah. Bila daripada zillion kalau betul yang akan convert jadi USD. Jadi diorang punya model operandi senang je. Kalau naik 0.01 sen pun dah kaya lah. Menipu. Pasal nilai dia dah tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab tak masuk pun dalam listing ke apa ke, memang dia tak ada buat apungan ke apa, tak ada. Memang modus operandi dia, cara nak menipu dia kena buat macam tu. Bukan angka dia je kena, ramai yang kena. Tapi benda tu still ada. Kalau tengok akaun MetaMask kan berjuta, berzillion. Tak boleh buat apa sebab memang nilai dia tak ada. Bila bila nilai salah satu coin tu, kita boleh convert tau. Convert maknanya convert ke USDT. Bila kita convert, tak ada nilai, 0.00, tak ada. Sebab dia tak listing. Sebab coin tu memang tak ada nilai. Kita panggil shit coin lah, jadi coin yang tak ada nilai langsung. Itu masalah dia. Ini salah satu modus operandi company-company yang ada kat luar sana, di mana dia tipu kita, dia blank kita supaya kita masuklah dekat coin. Walhal benda tu sebenarnya coin tu tak ada nilai. Tak ada nilai, tapi kita nampak macam banyak. Lepas tu at the end of the day dia kata coin ni akan naik lah, kita buat farming lah, buat apa lah. Sebenarnya ini semua model operandi nak menipu lah, nak tipu, nak scam lah. Jadi benda tu tak terjadi. GBP punya coin so far sekarang dalam market harga dah naik 0.20 sen, 30 sen. In fact waktu launching hari tu terkejut. Sebab apa? Bila dia masuk CMC je, automatic coin tu naik 0.05, dalam masa sehari dia boleh 0.18. Bermakna hari tu kalau angka jual, angka dah boleh untung lah. Jadi sebenarnya banyak lagi lah cerita tentang GBP punya kelebihan. Sebab coin dia tu kita nampak dia boleh pergi nilai dia boleh naik. Betul. Sebab apa? Angka tengok daripada background company dia. Satu, yang kedua angka tengok technical team. Okay, the most important dalam cryptocurrency ni technical team yang nak buat benda ni. Adakah dia nak buat untuk scam? Adakah dia nak buat untuk betul-betul coin tu dia nak naikkan? Okay, based on technical team macam mana angka boleh differentiatekan dia? Okay, technical scam ke? Okay, dia macam ni. Technical team ni sistem tu sendirilah. Sistem yang ada tu, adakah macam kebanyakannya yang kita tengok, yang macam angka kena dulu kat situ dah tengok dah. Because bila salah satu coin tu keluar dalam market, lagi-lagi dia masuk CMC, nilai 0.000 tu dah out dah. Satu. Kat situ kita dah tengok dah. Okay. Bila kita tengok nilai yang ada dalam GBP ni yang bagus 0.05, bermakna tak jauh lah, 0.05 5 sen lah kan.
Jadi dia boleh naik tiba-tiba dia naik sampai 18 sen, 17 sen, sekarang pun 23 sen, 25 sen kan. Tak sampai 2 bulan, tak sampai 3 bulan, bermakna benda tu boleh pergi jauh lagi. Dan bila dia dah listing kan, bermakna listing tu maknanya benda tu dah masuk dalam pasaran. Yes. Yang Uncle cakap ni, yang masuk MetaMask sebelum ni, tak ada listing langsung pun. Tak masuk CMC ke, CoinGecko ke apa, tak ada. Memang tak ada. Jadi memang tujuan dia masuk dalam MetaMask memang semata-mata untuk simpan jadi wallet bodoh je. Memang takkan naik lah. Pasal benda ni pernah berlaku, kita buat panggil shitcoin. Dulu Dogecoin Uncle punya kawan, dia beli coin ni ini live lah. Tahun 2018 dia beli harga RM500. Dia beli RM500. Dia pun tak tahu. Uncle jumpa dia sebab nak jual robot. Dulu kan Uncle buat trading dengan robot kan. Jadi Autobot tu kan, lebih kurang robot lah. Jadi dia kata dia ada simpan coin tahun 2021. 2020 akhir lah. Cakap, Ustaz ni ada coin ni. Dia kata, saya ada simpan coin dekat MetaMask, ada dekat dia punya wallet lah. Cakap, tapi tak tahu nak keluar. Okey, tak apalah, tengoklah. Tahu tak, Uncle dapat keluarkan dia punya coin tu daripada wallet dia, pergi ke exchange, OB ke Binance kan. Daripada modal RM500, Uncle dapat keluarkan nilai dia jadi $33,800. Coin itu, bila Uncle convert semua coin dia, nilai dia masa tu ada berjuta lah coin dia. Dogecoin dapat convert $33,800. Guys, USD kali 4. Modal dia berapa tadi? RM500. Cerita dia jumpa kat kedai makan. Dia kata dia jumpa kat kedai makan, coin tu baru tu. Sebenarnya benda ni, Dogecoin ni nasib. Kita sebenarnya waktu zaman tu, Dogecoin tahun 2017-18, Dogecoin ni dia panggil shitcoin, coin yang tak ada harga. Dia dah jadi token tau. Jadi jumpa borak-borak, dia kata dia borak kedai makan, kau belilah coin ni, simpan lah. Dia pun main beli je, anak RM500. Tapi daripada RM500, dia pun tak expect lah. Dia tak expect lah. Dia so tengok. Dah tengok, Uncle jual habis-habis lah. Daripada RM500 dapat RM33,000, bermakna dia dapat lebih kurang 120 ke 130,000 ringgit dengan modal RM500. Benda ni takkan berlaku pada mana-mana investment, baik gold, baik apa saja, saham, whatever, kecuali kripto. Means the best investment in the world sekarang ni cryptocurrency. Crypto and coin lah basically dah tahu tu. Tak, bila kata cryptocurrency semua lah ada coin ke apa, tapi coin punya market lah, digital currency lah. Sebab ini memang trend dia sekarang. Jadi buat apa kita nak pergi ke simpan gold whatever tu bagus, tapi kenaikan dia, pasal dalam kripto ni dia boleh unexpected punya return kita boleh dapat. Boleh je kalau kita invest hari esok boleh jadi macam tu kan? Dalam masa sedekat tak boleh. Itu pasal kita panggil sistem staking. Bila kita stake tu, kita kena simpan beberapa tahun. Ini staking, okey. Bila staking, Dogecoin pun daripada 2017 bawa sampai 2021 baru dia harvest. Sama juga dengan Bitcoin waktu 2009 dia pernah naik 15,000. Siapa yang jual waktu tu dia bengong lah, sebab RM15,000 tau. Lepas tu tahun 2015 itu 14 itu dia naik lagi. Jadi siapa yang simpan, sebab dulu first transaction Bitcoin beli pizza dekat Itali, tak salah saya dekat Europe lah. First transaction 10,000 Bitcoin bersamaan satu pizza tahun 2010. First transaction jual beli. Orang tu owner pizza tu dapat 10,000 coin. Tak tahu ini nasib. Dia dapat 10,000, dia return pizza. Kalau owner tu pandai, dia simpanlah 10,000 coin tahun 2010 hari tu, sampai sekarang katalah dia ada 1,000 coin, dia dah multi-millionaire. Dia multi-millionaire snapshot. Itu pasal satu sebab Uncle rasa lah kan, daripada firasat Uncle dengan Uncle dah join around 1 year dengan GBV ni.
coin GVV ni akan harvest. Hanya kita nak tengok apa dia punya background, platform, production, apa dia punya business oriented yang akan dibuat. Sebab whoever yang akan invest dalam salah satu coin tu, dia mesti ada benda tau, benda yang diorang buat yang boleh buat orang tu nak invest. Okey, salah satunya mining, attraction ya. Okey, aku nak ambil satu-satu benda tu, aku nak invest dengan sebab ada mining, ada Mastercard, ada apa-apa. Ini dia punya attraction kan. Dan di GVV ni, angka tengok stage 1 tu dia dah buat, angka tengok dia punya ni, dia ada apa, insurans, dia ada Mastercard debit. Jadi benda-benda ni orang minat, orang akan invest. Bila orang invest, nilai value coin tu akan naik. Itu stage 1. Dengar pula dia nak keluar stage 2 pula, dengan ada macam-macam lah. Saya dengar dia nak buat NFT lah, lepas tu angka dengar dia nak buat macam-macam benda yang terbaru. Jadi dengan adanya kita punya value untuk investment tu, automatic coin tu punya value added lah. Value added. Mungkin dia akan naik. Itu pasal setiap company yang kita nak invest, the most important, kita tengok white paper dia, kita tengok roadmap dia, dia nak pergi ke arah mana, dia nak pergi pengembangan dia. And then angka dah sampai ke office di Publica ni, kita dah tengok dia punya company sendiri. So far alhamdulillah 1 year dah, nak masuk 1 year. Dan angka tengoklah, tapi macam angka cakap lah, orang-orang di luar ni masih lagi ketakutan. Betul, because of the scammer apa semua lah, being skeptical dekat crypto ni, scam. Sebab apa? Sebab apa? Ilmu. Betul. Apa saja bidang yang kita nak masuk, kita kena pastikan at least kita ada ilmu lah. Sebab bila kita ada ilmu, kita baru boleh tahu banyak benda dalam salah satu investment yang kita nak masuk. Jadi GVV ada akademi tau. Betul. Kita ada akademi. Sebablah kita ada GVV Academy. Itu yang bagus. Bila akademi itu bermakna ada pembelajaran tentang cryptocurrency sendiri, kat mana dia tu dan sebagainya lah, tentang blockchain apa semua. Jadi itu yang aku boleh share lah sikit tentang scammer dan non-scammer. Non-scammer tu ialah yang ada dalam pasaran, yang melibatkan government Malaysia legit lah. Tapi percentage rendah lah, itu je. Kalau nak percentage tinggi, benda-benda yang high risk ni lah, itu baru nampak dia punya ni. Tapi so far angka dah join GVV ni dah kat setahun, alhamdulillah. Kita tengok dia punya company, owner dia kenal direct, dia punya syarikat kat Publica ni very interesting. Dan juga banyak lagi lah kita tengok dia punya event-event yang dia buat bersama government, non-government semualah. Dan nampak dia punya exposure dia lah kepada masyarakat kan. Di situ kita tengok lah dia very open lah. Dia tak ada selindung-selindung, dia ni company ni tak ada tu, belakang tabir tak ada. Dia very open. Jadi kat situ angka memang confident lah. Okay. Itu saya angka. Macam mana pula angka nak bagi tahu dekat orang-orang yang skeptical pasal kripto ni? Bukan kripto je lah, maksudnya anything yang berkait dengan kripto, macam mining, kita ada NFT. Okey, sebenarnya macam angka cakap lah, walaupun dia berkaitan dengan mining ke, trading board ke, pakai staking ke, whatever, sebenarnya kita kena faham dulu apa itu mining, apa itu staking, apa itu trading kan. Trading board ni boleh kata very simple. Dia melibatkan dalam exchange pun kita boleh buat trade. Trade ni harga naik kita jual, harga tu kita simpan, kita panggil float. Kalau kita malas kita guna robot. Kalau mining ni dia kena ada mining machine lah, di mana benda tu is illegal lah kalau dalam Malaysia. Pasal sekarang ni, zaman dulu dia pakai mining machine, sekarang dia pakai POW. POW, dia dah tak pakai lagi sistem, namun hanya pakai handphone, pakai komputer je dah boleh buat mining dah. Jadi di mana ETH ataupun Ethereum yang perkenalkan sistem baru ni, di mana Bitcoin masih pakai lagi yang lama, pakai mesin.
Okey, dan yang ketiga staking. Sebenarnya dalam cryptocurrency ni kalau kita nak jadi jutawan, staking. Dia tak ada cara lain lah. Staking is the only way you can be millionaire. Kalau nak setakat mining ini semua kita panggil short term. Trading pun short term, dia tak boleh. Kalau nak stake, then you can go sampai boleh pergi tu. Lagi kalau new coin kan keluar dalam market kan, dalam exchange kita beli, simpan. Kalau kadang-kadang dia naik macam terus naik macam roket kan, kita jual balik, itu kita panggil trading kan. Tapi kalau coin yang kita beli sekarang, lepas tu 2-3 tahun lagi kita nak tengok balik whatever, itu staking. Bila staking ni lah benda yang kita macam kita panggil perang lah kan. Staking tu perang, di mana dia boleh naik. Itu satu cara lah nak tu. Tapi kalau nak tanya ke cryptocurrency ni, Uncle cakap this is the best platform lah untuk kita menambah income di waktu-waktu gawat sekarang ni dalam Malaysia. Itu je lah yang Uncle boleh share. Okay, last question before kita end. Uncle rasa dekat Uncle boleh berjaya tak dekat GVB? I mean like, is it the right platform to you to be successful? Okay. Uncle rasa macam Uncle should try another platform juga? Okay, so far Uncle join sampai sekarang Uncle tak pernah try ada platform. Uncle stick to GVB. Sebab apa? Ada member kan, join ni lah kan. Uncle tengok lah dia punya modal berani. Tengok, tapi Uncle try lah. Uncle memang trial punya kan, try and error lah. Kalau tak $50 pun tengok tutup 3 bulan lepas tu tutup. Jadi benda ni dah ada kan. So far GVB daripada tahun lepas sampai sekarang kan, bukan nak cakap dah make money lah, tapi memang dah make money lah. Maknanya capital pun dapat yang bagus, capital boleh keluar balik tu. Itu yang tak ada dalam mana-mana platform, di mana capital kita walaupun kita dah invest $1,000, besok pun boleh keluar capital tu dalam GVB ni. Jadi kat situ aku tengok dia very open kepada semua orang. Tapi sayanglah kalau kita keluarkan balik capital kita lepas sehari, mining harian ROI tak dapat lah. Rugilah. Jadi dia ada certain percent lah company ambil. Sebenarnya kita kena ingat satu perkara kita buat apa-apa platform pun, kita buat apa-apa investment pun, the most important company yang buat tu dia boleh sustain tak sustain dalam market. Sebab company yang boleh sustain dalam market ni dia mesti nak hidup. Jadi keuntungan kita tu kita kena bagilah sikit. Jadi Uncle tengok dia punya boleh terus kepada bank duit tu semua, tapi company tu ambil sikit percentage. Ambung bisnes. Jadi tak ada ambil, kita dah makan apa. Jadi kat situ Uncle tengok, very good lah. Sebab apa? As long company tu sustain, kita pun boleh hidup. Kalau company tu mati, kita pun mati. Jadi kita kalau boleh tak nak platform tu. Jadi Uncle rasa GVB ni boleh pergi lagi jauh lah. Dan sebenarnya Uncle sendiri expect dalam year 2024 ni dia boleh naik coin kita ni, kita punya direction around $2 ke $4. Might be $5 boleh dapat. Just imagine $5 kalau satu coin. Sekarang ni je Uncle dah ada lebih 5,000 coin. Jangan sebut. Dah banyak lah kan. Masuk Uncle, ada orang dia suka ni, tapi Uncle punya expect coin ni boleh naik lagi jauh lah. Sebenarnya Uncle pernah dengar daripada cakap dia punya one of the director dalam GVB ni, dia kata sendiri dia punya expecting dia sampai ke $50 per coin tau. Banyak tu $50. So far kalau dia kata $1,000, Uncle tak boleh terima lah. Sebab apa? ETH pun 1,300 per coin. ETH berapa lama Ethereum dalam market. Jadi you cannot expect 50 tu dah kira besar tu. Sekali logik akal lah. Logik sebab kita baru dari Malaysia, kita boleh pump luar negara. Dan bagusnya GVB ni dia lebihkan kepada Malaysia. Sebab dia pernah cakap kalau di open pada negara luar sekarang, habis dah coin ni nilai dia. Sebab apa? Jerung-jerung kat luar negara tu tengah tunggu je bila nak makan. Jadi benda-benda ni lah Uncle tengok dia punya security, orang-orang yang jaga ni kan, connection dia dengan
dengan CMC apa dia punya benda-benda macam ni, maknanya belakang tabir. Kita tak boleh dalam satu coin tu kita tak boleh hidup dengan 100% kita nak harap tu. Kita kena tengok juga belakang tabir dia siapa yang jaga sistem dia, technical team dia macam mana. Jadi orang-orang ni sebenarnya penting. Kalau tidak, coin ni tak boleh sustain dalam market. Macam mana dia nak sustain dalam market? Dia nak harap, itu pasal Angka tengok teamwork dalam GVP ni sangat hebat, strong. Jadi pasal dia ada macam-macam, dia ada bahagian admin dia bahagian technical team dia, dan dia punya contact dengan luar negara sangat kuat. Angka tengok dia Vietnam, Hong Kong apa semua. Yang tak ada dalam banyak coin yang ada ni, yang kita sendiri tak tahu. Itu pasal Angka salah satu investment Angka ni, sebab Angka tahu buat ni. Angka dah tengok dah tim-tim dia. Angka datang office ni tengok, oh dia ni punya expertise. Setiap orang ada expertise masing-masing, dan setiap orang buat dia punya kerja. Baru benda tu boleh sukses. Kalau tidak, tak boleh. Betul. Itu yang Angka memang expect GVP akan pergi lagi jauh. Lu lambat lu tinggal. Lambat lu tinggal guys. Okay Uncle, tu je kita punya podcast hari ni. Thank you so much. So thank you guys for watching. So jangan lupa like, follow and subscribe kita punya social media. Thank you Uncle Ajar lagi sekali. Saya dah cakap apa-apa pun, lu lambat lu tinggal. Okay, thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.